InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung lagi dengan kita bimbingan ini pada mencari Ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita telah membicarakan panjang lebar berkenaan dengan penyakit hati yang namanya riya ini. Riya ini menghapuskan amalan-amalan kita. Satu penyakit yang sangat berbahaya. Iblis dia kadang-kadang dia tak mampu nak halang semangat kita untuk berbuat amal, tapi dia masih tidak putus asa. Maka salah satu cara dia nak rosakkan amalan kita adalah dengan riya, dengan rasa nak menunjuk-nunjuk, nak menceritakan, menzahirkan kelebihan-kelebihan yang kita lakukan. Baik, kita sambung lagi. Kata musannif rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah, hairan sekali sikap manusia itu. Mengapa dia sanggup mengutamakan manusia lebih daripada Allah, sehingga tergamuk ia menunjukkan ibadahnya kepada selain daripada Allah. Maksudnya terdapat ibadat-ibadat yang terutama ibadat khusus, solat, zakat, haji, ibadah ini sepatutnya tidak bercampur langsung kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak ada, boleh ada niat-niat yang lain. Sepatutnya purely, maksudnya 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita ada niat-niat yang lain, kepentingan yang lain, Allah Ta'ala sebut aku suci daripada menerima amalan seorang hamba yang berfungsi kepentingan. Jadi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau kita buat sesuatu kepada orang, kalau kita macam contoh, kita bagi sepinggan kuih kepada orang, tiba-tiba orang balas dengan satu pinggan kuih balik. Oh, alhamdulillah, apa boleh macam tu. Kalau ada lagi yang macam tu, macam untuk tu dulu masa saya masih kecil tu, dalam puasa kita hantar sepinggan, dia balik sepinggan. Kita buat, saya cuba buat kat sini, kelasnya pinggan-pinggan tak balik. Kata kuih nak balik, pinggan-pinggan pun tak balik. Kalau nak bagi pinggan pakai buang. Maksudnya tidak dia nak duduk cari rumah dia, raya berpinggan main-main. Kalau tu pun yang terbaik, yang kalau boleh dia ucap terima kasih, alhamdulillah, terbaik atasnya. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni bila kita buat kebaikan, ibadat dan sebagainya, dia bukan, balasan dia bukan macam tu. Balasan dia ikut skill akhirat. Apa dia skill akhirat, tuan-tuan? Iaitu sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dia bagi ikut skill tu. Kita buat sikit di dunia, tuan-tuan, Tuhan bagi balasan ganjaran ikut skill akhirat. Contoh saya kata, sembahyang sunat sebelum subuh, ganjaran dia apa? 2 rakaat kita buat solat sunat sebelum subuh, ganjaran dia apa? Iaitu lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar yang ganjaran dia, ustaz. Dan memanglah skill akhirat. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Solat 4 rakaat selepas isyak, tak kisahlah 4 rakaat 1 salam ataupun 2 salam, maka pahalanya seperti 4 rakaat malam Lailatul Qadar. 4 rakaat malam Lailatul Qadar. Kita duduk tercari-cari malam Lailatul Qadar, tiba-tiba yang pasti kita tak ambil peluang. 4 rakaat 4 kali 365 setahun. 365 hari 1 tahun. 4 kali 365 kali dengan 83 tahun, dapat dalam 121,000 rakaat. 4 rakaat saja selepas isyak, Tuhan bagi balik, bayar balik 121,000 rakaat lebih. Besar ya ustaz. Memanglah skill akhirat. Dan bangun malam baca Quran, zikir kepada Allah. Allah Ta'ala bagi pengampunan, menghapuskan segala dosa. Baik ya Allah ustaz. Memanglah ustaz. Tapi tuan-tuan, kita seronok dicerita orang, berhegit-hegit mencari perhatian orang.
takut akan orang celah kita dan sebagainya. Segala ganjaran yang besar ini yang Allah Ta'ala janjikan musnah begitu saja kerana kenikmatan yang sedikit dan sementara. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu Imam Ghazali kata, kenapa kita sanggup, maksudnya tergama menunjukkan ataupun menunjukkan di sini, maksudnya ada niat-niat yang lain selain daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ejekan yang lebih berat daripada meletakkan seseorang manusia lebih tinggi daripada Tuhan yang mencipta dirinya? Inilah sebesar-besar perkara yang membinasakan diri. Maka oleh kerana itu, yang paling dikatakuti oleh Rasulullah SAW syirik yang kecil, iaitu riya. Pendek kata, orang yang sanggup bermuka seperti di atas adalah orang yang telah dikatakan sampai ke kemuncak kebodohan. Ni tuan-tuan, tengok. Kita jangan nampak orang sebab dia penyakit riya ini penyakit hati. Penyakit hati ni antara tuan tubuh dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita jangan duk pergi baca hati orang, jangan duk pergi scan orang, duk sibuk dengan aib orang. Dia suka ulang dan sebut yang mengancam dan membahayakan kita bukan aib orang, tetapi aib diri kita. Kita harus jaga, kita harus menyediakan jawapan-jawapan yang akan ditanya oleh Allah berkenaan dengan urusan kita. Bukan kita tolong sediakan jawapan untuk menjawab soalan-soalan orang. Kita ditanya soalan yang bersangkut dengan kita, bukan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Kenapa masih kita sibuk dengan hati dan aib orang lain? Orang yang macam ni, tuan-tuan, yang bermuka-muka mencari perhatian manusia, terhegeh-hegeh, dahagakan perhatian manusia. Imam Ghazali kata, orang yang sebegini telah dikatakan sampai kepada kemuncak kebodohannya. Baik, tidak ada orang yang sanggup melakukan seperti itu melainkan orang yang telah dikelirukan oleh tipu daya syaitan. Memang kata di belakang segala kejahatan itu adalah syaitan, tapi itu kerja dia, maksudnya itu kerja dia. Kalau syaitan memang dia buat jahat, itu maklum, benda yang sudah pasti, maksudnya. Tapi kenapa kita biarkan diri kita diperdaya dan ditipu oleh syaitan? Sebab syaitan akan memperdayakan dirinya bahawa maslahat kebaikan yang akan dicapai daripada tangan manusia lebih banyak daripada yang diperoleh daripada Tuhan. Pastinya mustahil. Kita kalau dapat apa kebaikan nampak daripada tangan orang, pemberian orang, sebenarnya tuan-tuan, itu pelakon saja, lakonan saja. Hakikatnya rezeki kita telah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Maka Allah Ta'ala susun untuk sampaikan rezeki itu kepada kita melalui jalan-jalannya, iaitu manusia. Jadi kita berterima kasih kepada jalan, dan akhirnya bila kita berterima kasih kepada jalan, kita berterima kasih juga kepada puncanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan jalan itu yang memberikan. Yang memberikan adalah punca, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tertipu. Kita nampak, yang kita nampak hanya yang terzahir di hadapan mata. Kita tak nampak di belakang, di belakang pentas, di belakang pentas itu. Kita nampak yang di atas pentas, tapi kita tak nampak yang di belakang pentas, yang menulis skrip, yang menerjemahkan skrip kepada realiti. Kita hanya nampak pelakon dan lakonannya saja. Ini kita tertipu dan terpedaya. Hakikatnya semuanya telah ditakdir dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita berbuat baik juga, kita tak perlu rasa kita ni berbudi. Sebab dia bukan daripada kita pun. Kebaikan itu bukan daripada kita, semuanya daripada Allah. Keupayaan daripada Allah, peluang daripada Allah, kudrat daripada Allah. Kalau harta daripada Allah, apa dia daripada kita? Tidak ada apa-apa daripada kita.
Kita hanya perlu bersyukur sebab Allah Ta'ala pilih kita sebagai jalan. Jadi tak ada rasa bagus, tak ada rasa pandai, tak ada rasa hebat, tak ada rasa lebih baik daripada orang lain. Yang harus kita rasa terima kasih Allah kerana memberi aku jalan, memilih aku menjadi jalan untuk melakukan kebaikan. Maka hati kita terselamat atas dia rasa gelisah, dari rasa terlalu dahagakan perhatian manusia yang menyebabkan kita berduka, gelisah dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini apa? Tips untuk bahagia. Bahagia sangat atasnya kalau kita boleh pisahkan, maksudnya jauhkan kebergantungan kita kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kena muja ada, kita kena muja ada. Dan bila kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu untuk menguruskan urusan-urusan dunia kita. Bukan kata kita kalau kita sakit tak pergi jumpa doktor, tak. Bila kita sakit, Allah Ta'ala akan uruskan, maksudnya dia cenderungkan kita pergi ambil ubat, pergi merawat. Dia tentukan doktor mana yang merawat kita, dan doktor pula diilhamkan dengan ubat yang berkesan kepada kita. Semuanya akan dibantu Allah, diuruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bergantung semata-mata kepadanya. Dan segala yang Allah Ta'ala tentukan, sikap kita iaitu redha dan percaya itulah yang terbaik untuk diri kita. Mana mungkin Allah Ta'ala menganiayai kita, mana mungkin Allah Ta'ala menzalimi kita, mana mungkin Allah Ta'ala berbuat sesuatu yang sia-sia, pasti ada hikmah. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita dapat biasakan, jadikan tabiat diri kita macam ini, insya-Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka takkan rasa bimbang dan mereka takkan rasa takut, sebab kebergantungan mereka hanya kepada Allah, bulat-bulat kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadai Allah sebaik-baik tempat untuk kita berserah dan bertawakal. Padahal yang sebenarnya manusia itu lemah serba-serbi, meskipun atas dirinya sendiri kita tak mampu. Complicated atasnya kalau kita tengok kat diri kita ni, atasnya sistem tubuh kita ni, kalau dia ada error sikit, habis ataskan, kacau habis sistem, maksudnya complicated. Allah Ta'ala cipta diri kita, maksudnya kena virus kecil sikit atasnya, kadang-kadang dia punya implikasi yang tidak dijangkakan, boleh membawa kepada kematian. Tak mampu pun atasnya, pergi ke doktor pun tak mampu juga, maksudnya usaha ikhtiar memang kerja doktor. Kami nak menyelamatkan nyawa, usaha ikhtiar, tapi apa satu peringkat kami pun dah habis ikhtiar, maksudnya ada diri kita sendiri pun kita tak mampu. Sebab kita ini atasnya khuliqal insan dhaif. Allah Ta'ala sebut diciptakan manusia itu lemah. Kalau tidak ada, kita kena cari tempat bersandar yang kuat, tempat bergantung yang kuat. Dan tidak ada tempat bersandar dan bergantung yang kuat lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan urusan kepada Allah. Kita kadang-kadang bimbang sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang jauh daripada kita, bimbang masa depan, bimbang rezeki kita. Semuanya dalam genggaman Allah, maksudnya semuanya dalam kekuasaan Allah. Kenapa kita tidak berserah kepada Allah? Kita buat apa yang terbaik, usaha ikhtiar yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki manfaat atau mudarat bagi dirinya sendiri. Semuanya. Wa ma dalam surah kita baca pagi-pagi Jumaat, surah Al-Kahfi, surah Al-Insan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah keinginan kamu, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin nak buat kebaikan, kita kata keinginan kita
kebayaan kepada aku pula untuk melakukan, menterjemahkan kecenderungan itu kepada perbuatan. Terima kasih Allah. Ada untuk kita memberi mudarat manfaat kepada diri kita tak mampu dengan semuanya berlaku dengan izin Allah. Dan saya tengok orang itu, saya balik ke saya daripada UAE, tiba-tiba jalan jam, orang break, pegang kon, dia ingat insiden apa atas dia. Tengok-tengok ada orang kurang simpan, dia pergi melintas jalan. Kereta tengah-tengah laju, dia pergi lintas atas dia. Tak mati pula atas dia. Kereta semua mengelak habis. Ada jalan, dia berjalan ke tengah jalan, orang kereta mengelak habis, berhenti semua atas dia. Nak bagi kita, kalau kata Allah Ta'ala kata tak ada mudarat, dia tak ada mudarat. Tapi kalau Allah Ta'ala kata mudarat, duduk atas jalan kaki, mereka naik. Dia naik cari maksudnya. Kalau kata dah nak jadi mudarat tu, dia naik cari maksudnya. Ini semuanya kata saya bergantung kepada kehendak dan keinginan Allah maksudnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ni orang banyak cakap pasal scam duit dia hilang dan sebagainya maksudnya. Ya, betul-betul kita nampak benda tu atasnya kerja buat manusia, tapi hakikatnya atasnya walaupun benda itu musibah, tapi dia tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Bila Allah tak ada izin, atasnya kalau kita balik kepada Allah, kita kena cari hikmah dia. Apa hikmah dia? Apa hikmah di sebalik apa yang berlaku? Kalau tidak, kita sentiasa akan menyalahkan. Kita akan cuba menyalahkan yang lain dan tidak muhasabah diri kita. Cari hikmah. Walaupun benda itu kita sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau kita cari hikmah atasnya, pasti kita akan jumpa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Iaitu ayat tidak sanggup tolong anaknya, dan begitulah anak tidak dapat menolong ayahnya barang sedikit pun. Ini hari di mana atasnya hari akhirat, tidak ada mampu. Ini hari yang sebenar-benar, hari yang sebenar-benarnya. Kita di sini atasnya di perjalanan saja, bukan rumah kita, kita dalam perjalanan saja. Jangan kita ingat bila kita dalam perjalanan ini, atasnya seolah-olah di sinilah kehidupan kita. Tak, kita dalam perjalanan. Pada orang kata dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal maksudnya. Kita ingat ini tempat tinggal kita. Tak, Allah datangkan sekejap je. Ada orang sebulan, ada orang setahun, ada orang 10 tahun, ada orang 20 tahun, ada orang 50, 70, 80 dan 90 tahun. Tapi hakikatnya semua masih dalam takrif perjalanan sebelum sampai ke rumah kita yang abadi, iaitu sama ada syurga Allah. Syurga itu rumah kita. Kita asal daripada sana, daripada syurga. Maksudnya kalau kita tak balik ke syurga, kita tersesat ke jalan yang tidak sepatutnya. Kata Allah Ta'ala kata irji'i, pulanglah. Pulang ni maksudnya daripada situ kita datang, ke situ kita kembali. Dia tak kata pergilah ke syurga. Pergi ni daripada satu tempat ke tempat yang lain, yang baru, kita panggil pergi. Jadi kalau kita daripada tempat itu, kita panggil pulang. Asal kita adalah syurga Allah Subhanahu. Nanti di syurga, kata sekali akhirat, siapa tak mampu nak tolong. Maliki yaumiddin, ini maksudnya Maliki yaumiddin, hari di mana hanya dia yang menguasai, peraturannya yang menguasai, yang bermanfaat, yang ada bersangkut dengannya. Tak ada kena mana-mana dengannya, tak bersangkut dengannya, malah dimurkainya, maka tidak ada makna dan boleh mendatangkan musibah. Itu tak ada siapa boleh tolong. Ayah tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong ayah. Suami tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong suami. Masing-masing
bergantung dengan diri masing-masing. Nafsi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Malah para nabi sendiri masing-masing akan berkata, nafsi. Ini para nabi kata saya, tak boleh nak tolong juga maksudnya. Takut juga kata saya, dia pun takut juga. Bimbang juga, walaupun nabi ini dijamin maksudnya, dijamin dipelihara daripada dosa, pastinya dijamin syurga oleh Allah SWT. Tapi nabi masih bimbang dan takut. Semuanya bimbang dengan diri masing-masing. Jadi bagaimana pula orang yang bodoh itu dapat menukarkan pahala akhirat dengan apa yang dicita-citakan daripada mata benda dunia semata-mata kerana ketamakan yang kosong itu. Nakkan ganjaran yang sementara, nakkan ganjaran yang sedikit atas dan daripada makhluk, daripada manusia. Akhirnya kita musnahkan, kita hapuskan, kita sia-siakan amal baik kita yang sangat berguna di hari akhirat kelak. Semua pelaporan kita hangus. Pelaporan kita hangus habis. Di scam oleh iblis. Dia scam guna apa? Kita guna scam di bawah. Dia guna ria maksudnya. Habis kita ingat kita berlapor, selamatlah. Entah di sana habis, ya Allah. Tiba-tiba kena scam dengan iblis. Habis tengok hangus, habis cek account, tengok buku amalan. Ui, tak ada. Memang tak ada. Kena scam. Kena scam dengan iblis. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf pada saya ada forum on the way balik dan kuliah. Dia kata kita sebenarnya jangan duk salahkan orang. Sistem bank ni maksudnya memang dah okey dah. Ini masalah kita bagi kunci rumah kita kawan. Bila kita bagi kunci rumah kita kawan, orang ambil kunci itu, dia masuk dalam rumah dia, rumah kita dia buat macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan, iblis pun saya tengok kalau kita nak kiaskan, dia tak boleh nak masuk, nak musnahkan amalan kita. Dia tak boleh. Atasnya kita yang bagi kunci kan. Dia boleh hasut je. Tekan link ni. Kalau kita tak tekan, dia tak pergi. Dia tak pergi. Macam tu juga iblis. Kamu buat macam ni. Best apa maksudnya. Kalau kita tak buat, tak tekan link, tak bagi kunci rumah kita, dia tak boleh buat apa buku amalan kita ni intent, cantik, buat cantik, masuk amalan kita, pahala sekian. Tapi kita bagi kuncinya dah. Kita benarkan, kita buat apa yang disarankan. Nanti tak ada akhirat. Macam kita salahkan bank juga, atasnya nanti kita salahkan iblis juga. Iblis kata, aku tak boleh buat apa. Aku hasut je. Aku bagi link apa yang ditekan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Oleh itu, janganlah ada orang yang meragui lagi bahawa orang yang pura-pura taat kepada Allah sebenarnya dimurkai Allah, kerana Allah dimurkai oleh Allah kerana riaknya itu. Oleh itu jangan ada orang yang meragui lagi bahawa orang yang pura-pura taat kepada Allah sebenarnya dimurkai oleh Allah kerana riaknya itu. Ini memang tidak syak lagi. Memang tidak syak. Tanda-tandanya apa? Kalau kita buat riak, tanda-tandanya apa? Dia hilang kelazatan dalam beribadah. Asal tak seronok bila orang tak tengok. Bila tak ada orang, asal tak seronok. Tak bersemangat nak buat ibadah. Sebab itu antara ciri-ciri orang yang munafik dan disebut ialah orang yang ataskan yang susah dan payah untuk hadir solat Isyak dan solat subuh. Sebab waktu itu tuan-tuan sekalian, waktu yang sangat sukar dan payah. Tapi waktu Maghrib, waktu itu orang ramai, waktu pun dia pun menonjolkan diri dia. Tapi bila nak main waktu Isyak dia jadi berat. Dan apatah lagi waktu subuh. Ini tuan-tuan
ada umpama yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Allah Ta'ala murka, apa kesan dia Allah Ta'ala murka? Ataskan Allah Ta'ala, kita kena ingat Allah Ta'ala adalah punca segala-galanya. Kita hidup di dunia, ataskan semua sumber kita puncanya Allah. Tiba-tiba kita jauhkan daripada punca, malah kita we cut ourselves from the source. Kita potong dari kita, putuskan hubungan kita dengan punca. Allah Ta'ala punca, ataskan Allah Ta'ala punca kekuatan Al-Qawi. Kalau kita semakin jauh daripada Allah, kita akan hilang kekuatan kita, kita akan jadi lemah. Allah Ta'ala adalah punca kemuliaan. Kalau kita jauh daripada Allah, Allah Ta'ala benci kita, kita akan hilang kemuliaan, kita akan menjadi hina dan terus hina. Allah Ta'ala punca kepada ilmu dan kepandaian. Kalau kita putus dan jauhkan diri kita daripada Allah, maka kita akan hilang kepandaian kita, kita akan menjadi bodoh dan bodoh dan bodoh. Walaupun pada mata manusia kita nampak pandai, tapi kalau pada mata Allah kita bodoh, maka itulah hakikat kebodohan yang sebenarnya. Apalagi tentang Allah Ta'ala maha kaya, banyak harta-harta dalam simpanan yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita. Tapi kalau kita putuskan hubungan kita dengan Allah, kita akan hilang kekayaan tersebut, dan akhirnya kita akan jadi miskin. Dan kemiskinan yang paling bahaya adalah kemiskinan jiwa. Bukan kemiskinan harta. Kemiskinan harta tetap hati tenang boleh lagi, tapi kalau miskin jiwa, harta yang banyak tidak ada apa makna, tidak ada makna. Sebab apa? Sebab jiwanya miskin. Allah Ta'ala letakkan di hadapan matanya spek mata, kita panggil spek mata ataupun gelas kemiskinan. Jadi apa yang dia nampak, semua tak cukup, semua tak cukup. Tamak, hasad, dengki, tentang sebelah apa, semua mengiringi mewarnai hidupnya bila jiwanya miskin. Dan kadang-kadang kita tengok, ya Allah, orang-orang yang kadang-kadang hartanya mati hidup balik pun, tuan-tuan sekalian, 7 keturunan pun makan tak habis, tapi masih lagi tuan-tuan sekalian melakukan sesuatu yang melanggar peraturan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kemiskinan jiwanya. Kalau tengok orang yang kaya jiwanya, cukup hidup sekadar saja, tapi bahagia. Tuan-tuan sekalian, saya pengalaman saya. Kadang-kadang bila kita ada harta yang banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Pada waktu itu, tuan-tuan, harta tidak ada makna dalam hidup kita. Dan kita akan merasa, ya Allah, lebih baik ya Allah miskin, tak ada apa-apa, tapi sihat, daripada kaya, harta yang banyak, tetapi harta yang banyak itu tidak lagi memberi makna kepada kita. Dengan sebab sakit. Kalau waktu itu, tuan-tuan, kalau pasti ada sakit itu, kalau kita tahu sekarang mungkin sakit yang membawa ajal, pada waktu itu yang mana lebih baik kita rasa? Sihat, tapi miskin saja cukup, miskin, ataupun kaya tapi sakit yang macam tu. Agak-agak yang mana lebih baik? Saya rasa, ya Allah, biarlah aku miskin, ya Allah, tapi sihat, daripada aku kaya tapi sakit. Tak ada makna. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok sikit lagi, iaitu martabat riya. Kita mungkin tengok satu saja, martabat riya. Muhasabah diri kita, di mana kedudukan riya dalam diri kita. Seberat-berat tingkatan riya ialah melibatkan pokok keimanan. Ini bahaya, ini paling bahaya, di level yang paling bahaya, yang melibatkan akidah. Pelakunya kekal dalam neraka, iaitu orang yang mengucapkan kalimah syahadah dengan lidahnya, sedangkan hatinya penuh dengan dusta, yakni dia tidak mempercayai apa yang telah diucapkan. Inilah yang dinamakan sebagai munafik. Ini bahaya, tuan-tuan sekalian.
Ramai orang kata sekalian, dia Melayu. Orang Melayu tak Islam, orang kata apa pula. Tapi dia memang tak suka kat Islam, benci Islam, mengucap lah kata sekalian. Tapi dalam hati dusta, tak suka, payah. Apa dah, ini tak boleh, anu tak boleh. Kata sekalian, ini faham? Sebab syarat iman sekalian dia ada tiga syarat iman. Yang pertama, al-iqrar bil lisan, ikrar dengan lidah, wa tasdiq bil qalbi, kena benarkan dengan hati. Ini dia dah dusta. Rukun kedua, syarat kedua pun tak cukup. Dia dustakan dengan hati. Yang syarat ketiga, wal amal bil jawarih, dia kena amalkan apa yang dia yakini itu pun dia tak amal. Maka dia amalkan sebaliknya, maka dia hanya ada satu saja. Itu pun belum pasti ikhlasnya bila diucapnya ikrar dengan lidah. Maksudnya kata sekalian, dia terbatal. Bila tak cukup syarat ni kata sekalian, dusta pula, terbatal akidahnya. Dia terbatal akidahnya, maka hukumnya kata sekalian murtad. Maka bila murtad, dia akan kekal dalam neraka Allah. Dia akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Zaman dia satu kisah. Zaman Nabi dulu ada seorang ni dia Islam kata sekalian. Kita kata untuk zaman Nabi kita kata sahabat Nabi. Dia ada masalah dengan seorang sahabat yang lain. Dalam bab pengairan tanah. Jadi dia bawa kes ni kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya tengok kes, pertimbangkan kes. Allah Ta'ala buat keputusan yang tak menyokong dia. Dia kalah dalam kes tu. Lepas tu dia cek tengok, dia kata dia nampak macam orang yang lawan dia tu ada hubungan dengan Nabi. Maka dia buat andaian, mungkin Nabi sebab ada sentimen macam kita panggil kroni ataupun apa, dia panggil kabel dan sebagainya. Akhirnya dia tak puas hati, dia bawa kes tu kepada Sayyidina Umar. Jumpa Sayyidina Umar tanya, kamu dah jumpa dengan Nabi ya? Minta pandangan dia. Dah jumpa dah, tapi saya tak apa hati, saya nak minta pandangan kamu pula. Macam tu Sayyidina Umar kata, kamu tunggu kejap. Sayyidina Umar masuk dalam rumah, ambil pedang, pancung tu. Maksudnya bila dia ingkar perintah Nabi, tak setuju dengan Nabi, maka jatuh dia punya akidah dia. Ini dalam bab dunia kata sekalian. Kalau bab akhirat dan bab hukum, bab agama, lagi dahsyat kata sekalian. Kita bab akidah, bila jatuh akidah murtad dalam Islam, kalau itu hukum dalam Islam, murtad hukumnya iaitu halal. Dia punya darah dia, iaitu hukum bunuh. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia bercakap tentang bab halal apa, diharuskan hukum bunuh ni kata sekalian. Ada antara yang tiga benda yang boleh nyawa halal, iaitu murtad kata sekalian. Yang kedua iaitu bunuh, qisas, kita bunuh orang dengan sengaja, maka nyawa kita juga akan halal. Maksudnya yang ketiga iaitu seseorang yang telah berkahwin dan berzina, hukum dia rejam sampai mati. Maksudnya harus halal juga darahnya. Maksudnya ni kena jaga. Kan sebelum ni saya tengok ada seorang dia buat kerja kat janda baik. Dia buat kerja kat janda tu baik, tempat tu nama janda baik. Jadi situ ada banyak lah pusat-pusat peralihan ni apa. Dia pun disewa satu rumah, apa dia pun kena serbu dan sebagainya. Sewa rumah, bangku apa, pusat peralihan 5,000 semalam. Dia buat reunion. Siapa yang pergi dan sebagainya? Isteri orang, suami orang. Tak bawa laki, tak bawa bini. Tapi sekarang bila pagi-pagi telinga cek tu, dia jumpa macam-macam benda yang tak sepatutnya. Jadi tuan-tuan, ini semua dah kahwin dah. Isteri dah kahwin, laki dah kahwin. Kalau ibu Islam hukumnya rejam sampai mati. Tetapi kita tak buat macam tu. Jadi sekarang ni saya tengok tengok dalam statistik dia keluar kat Facebook, cheating kata saya. Terkejut saya tengok Malaysia tersenarai tempat yang kedua ataupun ketiga terbanyak kes cheating. Cheating. Terkejut juga. Saya ingat negara kita ni negara Islam, semua orang Melayu
tertinggi rasa langit rezeki. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, moga Allah Ta'ala memelihara kita, keturunan kita daripada segala macam musibah dan penyakit ini, kan? Yang baik pastinya daripada Allah, yang taif daripada kelemahan hati saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu